Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah malam ni kita akan berkuliah kali yang kedua. Dulu saya datang bulan lepas kali yang pertama dan saya mencerita sedikit sebanyak tentang pengajian hadis. Yang dikatakan hadis itu apa dia dan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim menyampaikan hadis kepada kita dan bagaimana para ulama telah menulis hadis-hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Dan yang kita ketahui bahawa di antara ulama-ulama hadis yang selalu disebut iaitulah Ashabus Sunan Sittah, yaitu tuan-tuan yang mempunyai kitab hadis yang 6: Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Namun demikian banyak lagi yang ulama-ulama hadis yang telah pun menulis dan mengutip hadis-hadis Nabi dibukukan di dalam kitab mereka. Dan kita akan baca di kelas kita ini kitab yang ditulis hadis-hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yaitu kitabnya yang bernama Riyadhus Salihin. Kitab ini mengandungi hadisnya 1896 hadis. Kalau nak habis 1896 hadis tu, tak tahulah lama mana. Kalau mengaji tiap-tiap hari pun lambat nak habis, tahun-tahun juga. Tambah mengaji sebulan sekali. Di dalam kitab ini Imam Nawawi menyebut dan membuat bab dan tajuk-tajuknya. Dan setiap tajuk tu kadang-kadang ada 2-3 hadis, ada kadang 3-4 hadis, ada yang 10 hadis lebih. Bab-bab yang tertentu, dan bab yang ada dalam kitab ini sebanyak 372 bab. Bermula dengan hadis riwayat Amirul Mukminin Sayyidina Umar, iaitu hadis niat, dan berakhir dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Suhaib Ar-Rumi mengenai dengan ahli syurga. Cuba tengok tuan-tuan, kitab ni mula cerita bab niat. Sebab kita nak mengaji ni niat dulu. Kita nak buat ibadat ni betul niat dulu. Kita nak buat amalan apa-apa betul niat dulu. Sebab itulah
Al-Imam An-Nawawi, hadis dia yang pertama dia bab niat. Sama Imam Bukhari, hadis dia ada 7,000 lebih. Mula-mula hadis dia ialah bab niat. Pasal apa? Niat adalah amat penting dalam kita nak melakukan suatu benda dan ibadat. Sebab itu semayang kita pun ada niat. Kemudian akhir sekali hadis yang ke-1896 itu Imam An-Nawawi meletakkan hadis riwayat Suhaib Rumi, hadis mengenai dengan ahli syurga. Tuan-tuan, kita sudah jadi ahli syurga, habislah tuan-tuan. Kita matlamat kita nak masuk syurga. Syurga adalah tempat yang sangat-sangat dikendaki oleh setiap orang Islam. Sebab itu Imam Nawawi bubuh hadis yang akhir sekali mengenai dengan ahli syurga. Cuba tengok tuan-tuan, mereka buat kitab pun tuan-tuan, dia ambil kira. Bukan kata buat hantam saja dah. Bab mula niat, akhir sekali matlamat kita adalah syurga. Jadi tuan-tuan, dalam tu dia cerita banyaklah bab-bab. Cuma dalam hadis Riyadhus Salihin ni dia tak ada cerita bab-bab hukum hakam. Semayang, puasa, zakat, tak ada. Dia cerita bab bagaimana kita nak menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya bagaimana pula kita nak menghubungkan diri kita dengan sesama kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini cerita tentang fadilat. Apa dia? Puasa hari Khamis, puasa hari Isnin. Fadilat istighfar, fadilat baca Quran, fadilat semayang sunat subuh. Dia cerita bab tu je. Tentang fadilat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia cerita pula apa yang sepatutnya kita sama kita ini lakukan dalam hidup kita. Sekali kita akan baca hadis yang ni, yang jilid yang kelima ni. Saya di masjid ni saya baca jilid yang kelima tentang kita berjumpa dengan kawan kita, lagu mana patut kita buat. Ini hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, kalau hidup kita ni tuan-tuan, hubungan dengan Allah elok, hubungan dengan manusia elok, habislah tuan-tuan. Yang masalahnya ada orang yang hubungan dengan Allah pun tak elok, ibadat dia apa dia pun tak elok, hubungan dengan manusia pun tak elok. Kelahi sana berkelahi sini. Ada manusia hubungan dengan Allah elok, tapi hubungan sama manusia tak elok. Ada manusia yang hubungan sama manusia elok, hubungan dengan Allah tak elok. Tapi tuan-tuan, kalau hubungan kita dengan Allah elok sebagai Tuhan yang mencipta kita, hubungan kita sesama kita elok, itulah matlamat dia. Sebab itu Al-Imam Nawawi dia fokus kepada bab-bab ni. Kitab ni tuan-tuan apabila diterjemah ke dalam bahasa Melayu, 1896 hadis itu mengambil ada 5 jilid kitab. Pengarang dia sahabat saya, Profesor Madya Dr. Abdul Wahab Saleh. Penyemak dia guru saya, Mufti Kelantan dulu, Datuk Haji Ismail bin Yusuf, mertua kepada Mahmud Zuhdi. Datuk Ismail ni dah meninggal dunia lama dah. Saya mengaji kat dia dulu tahun 1971 sampai 1976.
yang Profesor Madya Abdul Wahab Saleh ni, dia ni orang Kubang Rotan. Dia baru meninggal dunia lebih kurang sebulan baru. Pensyarah UKM. Mari kita baca Fatihah untuk mereka yang telah berusaha menterjemah kitab ini ke dalam bahasa Malaysia dan memberi pengajaran-pengajaran yang untuk kita. Walaupun mereka sudah pergi menghadap Allah, tapi mereka telah meninggal jasa mereka yang begitu besar terhadap ilmu agama, khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala bacaan kita ini kepada roh mereka semua, insya-Allah. Saya dalam sejarah ni, saya baca dalam kitab Arab, ada sedikit sejarah tentang kitab yang kita nak baca ni. Sebagai pengenalan, Al-Imam Nawawi mengarang kitab Riyadhus Salihin ini bermula pada hari Isnin 4 Ramadan tahun 670 Hijrah. La 1400 lah. Dan kitab ini dikarang mengambil setelah 6 tahun lepas ia selesai mengarang kitab ini. Dia tak sebut lama mana dia karang kitab ni. Lepas dia selesai mengarang kitab ini 6 tahun, beliau pun meninggal dunia, pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam usia cukup muda, 45 tahun. Imam Nawawi ini, saya baca dalam sejarah dia cukup hebat. Dia makan sehari sekali ya. Kita 5 kali sehari makan. Dia makan sehari sekali lepas solat Isya. Dia minum sehari sekali ketika sahur. Lepas tu tak makan dah. Ini Imam Nawawi. Allah, hebatnya beliau. Mati muda tuan-tuan, 45 tahun tak berkahwin. Allah. Beliau dilahirkan pada 11 Muharram tahun 631 Hijrah di sebuah kampung yang berhampiran dengan bandar Damsyik ataupun Dimashq yang di Syria. Kampungnya bernama Kampung Nawa. Kita ada Nawa belah Kuala Nerang, ada Kampung Nawa. Sebab itu dia orang panggil Imam Nawawi. Ambil daripada Kampung Nawa jadi Nawawi. Kalau dia orang Kedah, dia Qadahi. Kalau orang Kodiangi. Orang Nawa, Nawawi. Hasil karyanya semasa hidup, dia hidup besar ya tuan-tuan, umur 45 mati. Beliau sempat mengarang sebanyak 18 buah kitab besar-besar. Antara kitabnya ialah kitab Al-Adhkar Nawawi, semua hadis-hadis mengenai zikir. Riyadhus Salihin. Karangan belum selesai, dia tengah duk mengarang, dia meninggal dunia, adalah sebanyak 6 buah kitab besar, termasuk kitab Al-Majmu'.
Al-Majmu' ni dia karang dan jilid, dia ada 20 jilid kot. Dia dan karang 6 jilid kot. 6 kali 5 jilid. Dia meninggal dunia, disambung oleh Imam Subki sampai 13 jilid. Kemudian guru kami pula Mesir, Syekh Muhammad Najib al-Muti'i Allah yarhamuh, karang pula, sambung pula sampai jilid 20. Kitab fiqh mazhab Syafi'i, kitab Majmu'. Jangan kata nak baca, tengok pun kita tak pernah tengok kitab ni. Kitab yang ditulis Imam Nawawi tak ada sempat dia mati. Kemudian disambung oleh Imam Subki. Kemudian disambung oleh Imam Muhammad Najib al-Muti'i, guru kami di Mesir. Allah. Sikit lagi tuan-tuan nak cerita apa kitab ni. Di antara karamat dia, karamat ni tuan-tuan, wali-wali Allah lah. Dia ni wali Allah tuan-tuan, oi. Bukan ulama saja, wali Allah. Karamat ni benda-benda yang luar biasa. Kalau rasul-rasul dia panggil mukjizat. Nabi Muhammad mukjizat belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pergi perang, dapat ayak. Nabi Muhammad buat begitu, ayak keluar kot jari dia. Boleh makan ratus-ratus orang, boleh ambil uduk ratus-ratus orang. Ni mukjizat Nabi-Nabi. Tapi kalau wali-wali Allah, orang dekat dengan Allah, dia bukan Nabi, dia panggil karamat. Macam-macam lah karamat. Antara karamat ni yang dicerita di dalam kitab saya baca ni, wa min karamatihi annahu adaa'at lahu usbu'uhu lamma faqada waqt at-tasnif ma yusraju bihi ma yasrujuhu alaihi. Dalam Dadil Falihin juzuk pertama muka surat 7 cerita dia. Antara karamat dia ni, tuan kitab kita nak baca ni, antara karamat dia iaitu apabila dia nak menulis kitab, nak mengarang kitab, tidak ada lampu. Lampu dulu ni bukan ada elektrik ni, mungkin tak ada minyak, tak ada lampu. Apabila dia nak menulis tak ada lampu, maka jari dia ini bercahaya, dia boleh menulis. Ni jari dia jadi lampu, dia boleh menulis. Mana ada? Itu di antara karamat dia disebut. Baiklah tuan-tuan, itulah lebih kurang dia telah meninggal dunia, Imam Nawawi ni, pada tahun 676 di bulan Rejab, hari Rabu bulan Rejab 676 Hijrah. Sekarang 1442. Lebih kurang dia meninggal dunia sampai sekarang ini dah 766 tahun dah dia tinggal kita. Ni kita nak baca kitab dia ni, kita cuba nak faham. Dia tolong kumpul hadis Nabi, nak cerita kat kita tentang fadilat-fadilat ini. Saya nak sebut sikit kat tuan-tuan. Saya sebut tadi, dalam kitab ini Imam Nawawi fokus, satunya nak mengelokkan hubungan kita dengan Allah. Sebab itu dia cerita dalam kitab dia ni, dia bawa hadis-hadis Nabi, bab zikir, bab baca Quran, bab selawat pada Nabi, bab solat duha, bab solat sunat. Ini nak mengelokkan hubungan kita dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim,
duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. 112 surah Ali Imran. Ditimpakan ke atas mereka al-dhillah, kehinaan, aynama suqifu, di mana juga mereka berada. Allah akan timpakan ke atas manusia ini kehinaan. Hina hidup di dunia, hina hidup di akhirat. Di mana kita berada, malingkan kata Allah, orang yang tak akan ditimpa kehinaan dunia akhirat illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang mengelokkan hubungan dia dengan Allah. Apabila dia mengelokkan hubungan dia dengan Allah, wa hablim minan nas, dan dia mengelokkan hubungan dia dengan manusia, maka mereka tidak akan ditimpakan kehinaan dunia dan akhirat. Sebab itulah Imam Nawawi fokus dalam kitab dia ini, bagaimana kita nak perelok hubungan kita dengan Allah. Salat kita, zikir kita. Tuan-tuan, berzikir ni hubungan kita dengan Allah lah. Sebab itu kita kena ada zikir. Bacaan Quran kita, ini hubungan dengan Allah bagi elok. Istighfar kita, hubungan kita dengan Allah bagi elok. Salawat kita kepada Nabi, hubungan kita dengan Allah bagi elok. Itu hak kita buat. Hak dalam hati kita, hubungan kita dengan Allah nak bagi elok dalam hati lagu mana? Kita kena ikhlas di dalam ibadat kita. Jangan ada syirik khafi dalam ibadat kita. Buat kerana itu, buat kerana ini, tak mau. Kita buat kerana Allah. Kamu duk hafal Quran ni, biar hafaz kerana Allah. Ini ikhlas hati. Kemudian, lagu mana kita nak elok hubungan kita dengan Allah dengan hati? Ar-raja wal khawf. Ni dalam kitab ni ada sebut. Ar-raja ni makna harap, al-khawf makna takut. Dalam hidup kita ni kena ada takut, kena ada harap. Takut apa? Takut, pertama sekali kita takut apa? Kita takut kalau kita buat ibadat Allah tak terima. Takut tak? Takut. Takut apa lagi? Kalau kita buat dosa Allah tak ampun. Apa takut lagi? Takut kalau kita mati Allah pun dalam neraka. Allah. Ni dalam kitab kita ni, dia akan fokus benda-benda itu semua. Takut saja tak boleh. Ada satu lagi disebut oleh para ulama, ini dua sayap untuk kita terbang di dunia ni. Satu sayap takut, satu sayap harap. Harap disebut ar-raja. Nah, dalam jilid yang ketiga, ni jilid kelima ni, ada disebut takut dengan harap. Harap apa tuan-tuan? Hal kita takut tadi ni, takut kalau buat ibadat Allah tak terima. Kita takut kalau kita buat dosa Allah tak ampun. Kita takut kalau di akhirat Allah posok dalam neraka. Harap apa? Harap pula kita harap kita buat ibadat Allah terima. Harap apa? Harap kita buat dosa Allah ampun. Harap apa? Harap di akhirat Allah buh dalam syurga. Takut dengan harap ini dua sayap.
Sebab itu dalam surah Sajdah, lepas kita sujud sejadah di imam mangkit, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh Umar Al-Quran tidak. Tatajafa junubuhum, tenanglah usuk mereka, 'anil madaji', daripada tempat tidur. Apa arti renggang usuk daripada tempat tidur? Depa bangun tak tidur atas tempat tidur lah. Tu makna renggang, pernah bangun daripada tidur. Bangun buat apa? Tengok TV? Tak. Yad'una rabbahum, mereka beribadat kepada Tuhan mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam dua keadaan. Khaufan, takut, wa tama'an, harap. Ini kita. Kita tak boleh takut saja, tak boleh harap saja. Kena ada harap, kena ada takut. Jadi itu hubungan kita dengan Allah hati. Ikhlas, mesti ada takut, mesti ada harap. Dia buat ibadat, dia tak nunjuk ke orang, dia takut Allah tak terima. Kalau dia buat ibadat banyak mana pun, dia derma banyak pun, dia tak nunjuk ke orang, dia takut Allah tak terima. Dia buat sengak-sengak, Allah saja tahu, orang lain tak tahu. Pasal apa? Dia takut Allah tak terima ibadat dia. Ini tuan-tuan sikap hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kena berzikir, kena beristighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa dia ni? Penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Nabi ajak Abdullah bin Umar, nak tidur baca dulu orang ni, biar Allah ampun dosa kamu. Ini hubungan kita dengan Allah, ada dalam kitab ni. Begitu juga Nabi ajak Sayyidina Bara bin Azib, seorang sahabat Nabi yang muda. Belia-belia jadi sahabat Nabi dah. Nabi kata, Bara, sebelum kamu nak tidur baca yang ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan Nabi ajak itu, Nabi suruh dia baca. Saya pun baca depan Nabi, tapi saya tukar yang di belakang. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, saya tukar wa bi rasulika alladhi arsalta. Nabi kata dak, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hang tukar wa bi rasulika. Kamu baca yang ini Bara, nak tidur baca, tak kepala atas bantai baca Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ada riwayat Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri. Tak apa, riwayat 2-3 riwayat. Kalaulah takdir Bara, in mitta fi hadhihi al-lailah, kalaulah kamu mati pada malam tu, lepas kamu baca tidak mati, tak bangkit dah, mitta 'alal fitrah, kamu mati dalam keadaan suci daripada dosa, sikit pun tak ada dosa. Ini hubungan dengan Allah. Nabi ajak semua dalam kitab ni.
Boleh tuan-tuan abang? Nanti saya main pula ni, sebelum saya nak mengajar, kita baca tu dulu. Baca, biar dia hafal sendiri. Baik. Itu hubungan dengan Allah. Itu hubungan dengan kita. Sebab kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan manusia. Kita ada kawan, kita ada anak, kita ada isteri, kita ada guru. Kita bukan duduk seorang. Maka Nabi Islam datang, Nabi datang mengatur bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jumpa dengan orang, maniskan muka kita, alhamdulillah. Pak cik, pak abang, alhamdulillah. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Nabi kata, kamu senyum di depan muka orang, maka Allah akan bagi pahala sedekah kat kamu. Kita bukan bagi duit pun, muka manis di depan orang. Itu hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia mana lagi? Irhamil yatim wal masakin. Sayang kepada anak yatim, sayang kepada orang miskin. Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hati saya jadi keras. Hajat saya Allah tak terima, berdoa macam-macam, lupa saya nak buat. Nabi kata kat dia, ni hubungan dengan manusia. Atuhibbu an yalina qalbuka wa yaqdi hajatak. Kamu mau tak nak lembutkan hati kamu dan nak Allah nak tunai hajat kamu? Maulah. Nabi kata, irhamil yatim wa at'imhu min ta'amik wa albishu min libasik, atau kama qala. Kamu sayanglah ke anak yatim, kamu simpatilah dengan anak yatim, bagi makan kat dia apa yang kamu makan. Yalin qalbuk wa yaqdi hajatuk, akan lembut hati kamu dan akan Allah tunai segala hajat kamu. Ini hubungan dengan manusia. Kemudian hubungan dengan manusia lagi Nabi sebut, ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Kita suka kepada kawan kita apa yang kita suka kat diri kita. Tuan-tuan, suka tak kita ni sihat? Suka ustaz, sihat. Maka kita juga kena suka kawan kita sihat. Jangan kita suka kita sihat, dia sakit mampu biar, tak boleh. Kita suka kita sihat, kena suka kat kawan kita sihat. Kita suka kita senang, kena suka kawan kita senang. Sebab tu dalam Islam ada timbang rasa. Nabi kata, la yu'minu Nabi sabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Hadis ni ada dalam kitab ni. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu kecuali kalau kamu kasih kepada kawan kamu apa yang kamu kasih untuk diri kamu. Kamu suka untuk diri kamu senang, kena suka kat kawan kita bagi senang. Kita suka untuk diri kita sihat, kita kena suka kat kawan kita sihat. Ni tuan-tuan, itu dia panggil untuk hubungan dengan manusia. Ifsya'us salam, bagi salam. Iyadatul marid, fi ziarah dia kalau dia sakit. Ini semua untuk mengelokkan hubungan kita sesama manusia. Tiba'ul janazah, ikut jenazah dia, tolong semayang kat jenazah dia, berdoa kat dia. Tasmitul atis, kalau dia bosin piang kata, dia kata alhamdulillah, kita kena kata apa? Yarhamukallah. Itu hubungan kita ni. Kalau berjumpa dengan dia ni dalam keadaan bukan Covid ni, keadaan biasa, bersalam. Nabi suruh
Tapi dalam keadaan lah ni tak boleh lah, no? Pasal kita ada masalah. Semayang pun begitu juga. Semayang ni kalau dalam keadaan biasa dia duduk rapat-rapat, tumit belaga tumit, bau belaga bau. Tapi lah ni 1 meter jarak. Pasal apa? Keadaan. Begitu juga dalam Islam. Jadi itu nak jaga hubungan dengan manusia. Kalau hubungan manusia kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga, maka kita tidak akan ditimpa kehinaan dunia dan akhirat. Yang akan ditimpa dengan kehinaan dunia akhirat mereka yang tidak elok hubungan dia dengan Allah, mereka yang tidak elok hubungan dia dengan manusia. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ayat 112 dalam surah Ali Imran. Itu sebagai mukaddimah lah untuk kitab kita mula nak baca ni. Mai buka muka surat 1. Habis dah kitab kita bawa mai 20 tadi. Habis dah. Habis dah. Kena ada kitab ni pasal saya nak ajak baca ni hak Arab. Ikut semua ni. Kalau lebih-lebih kamu tahfiz ni. Babu istihbabil musafahati inda al-liqa'i wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anaqatil qadim min safarin wa karahatil inhina. Ini bab untuk nak jaga hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah mungkin dalam kitab ni, dalam kitab kita ni jilid yang kelima ni dia nak fokus kepada hubungan dengan manusia. Ini satu bab istihbab, mana sunat musafahah, berjabat tangan. Tapi bukan zaman Covid nah. Covid buat begitu je. Saya ada jabat tangan. Nah, kita takut jangkit tak apalah. Tapi kalau dalam keadaan biasa disunatkan berjabat tangan indal liqa, ketika bertemu. Ini nak jaga hubungan dengan manusia. Wa bashashatil wajhi, manih muka. Ni jumpa don. Tak aneh muka. Balik rumah don dengan bini laki. Oi. Bashashah mana manis muka, wajhi muka. 2. Yang 3, taqbili yadir rajulis salih, cium tangan lelaki yang saleh. Ulama-ulama laki-laki yang saleh, tok-tok guru jumpa, cium tangan dia. Wa taqbili waladihi, cium anak, syafaqatan, kerana kasih. Wa mu'anaqatil qadim, peluk orang yang datang min safarin, daripada musafir. Wa qatilin hina, dan makruh kita hormat kat orang tunduk sampai tunduk tak boleh. Tunduk ni makruh nah. Tapi kalau sampai had rokok mungkin jadi haram. Sampai sujud tak boleh langsung. Tapi tengok adat tengok mana adat orang mana sujud lah apa pembesar dia tak boleh. Kita hormat, jabat tangan, peluk lah tak ada jabat tangan, hormat dia saja. Bab sunat berjabat tangan ketika bertemu. 1. Bermuka manis. 2. Mencium tangan orang saleh. 3. Mencium anaknya. Memeluk orang yang baru balik daripada musafir. Kita pergi tengok depot, dia baru balik daripada musafir, pergi mana lah, berumrah ke apa, kita jumpa dia, peluk dia. Itu zaman-zaman biasalah. Covid ni tak boleh. Dan makruh membokokkan badan ketika memberi penghormatan kepada seorang. Makruh nah. Tapi kalau sampai had rokok,
sampai hak sujud jadi haram. Islam merupakan satu agama yang sangat-sangat menitik beratkan perhubungan baik di antara umatnya dengan tidak mengira pangkat dan derajat. Hang pangkat ke hang tak derajat, kita kena baik. Orang tak ada pangkat pun kita baik, orang ada pangkat baik. Ni orang jenis jet orang ni, hak pangkat saja tuan-tuan. Bukan takat cium tangan aja, kulum batu cincin sama. Meramu ayak liok. Kawan tu kata awak ni, menteri. Cium tangan, kulum batu cincin, meramu ayak liok. Ampusana wa ampusini. Kita ada. Islam tak ada. Dia tak kira. Tidak mengira pangkat dan derajat sama. Barangkali orang ni, orang dia tak ada pangkat, baik pada kita di sisi Allah. Hubungan baik itu boleh dilakukan dengan berbagai-bagai cara. Antaranya ialah dengan berjabat tangan ketika bertemu, serta menunjukkan muka yang manis, mencium tangan orang yang alim, dan memeluk orang yang baru balik daripada musafir. Lebih-lebih lagi kalau dia musafir tu buat umrah, buat haji, Allah bersih. Walau bagaimanapun perbuatan-perbuatan itu hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Nah, peluk pun biarlah laki-laki sama laki-laki. Ni mau tengok-tengok ni, tengok kawan tu bawa balik dah umrah, peluk terus awak. Dia orang perempuan mana boleh peluk, kena ikutlah. Tak ni kata dia orang balik musafir ni kita peluk, terus dia nak peluk dia. Jangan ikut peraturan. Itu dia kata. Naklah mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syarak, iaitu lelaki bersama lelaki, perempuan sama perempuan, tidak boleh tunduk sampai had rokok, hormatnya tak boleh. Itu cara yang Allah dan Rasul bagi tahu.